Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda yang kebanyakan router percuma yang diberikan oleh Internet Service Provider ISP macam TM adalah Wi-Fi 5. Sedangkan untuk tahun 2023, smartphone bawah 500 pun dah guna Wi-Fi 6. Tak ada masalah. Anda still boleh connect internet, anda still boleh guna, anda still boleh jadi keyboard warrior, anda still boleh scroll TikTok. Tapi macam sayanglah sebab anda punya smartphone, anda punya laptop dah pakai Wi-Fi 6 tapi router Wi-Fi 5 dia akan downgrade ke Wi-Fi 5. Anda takkan dapat speed yang optimum punya, ataupun mungkin coverage Wi-Fi rumah anda, internet rumah anda tu pun tak luas sangat. Router dekat ruang tamu rumah tapi bilik hujung dah tak dapat coverage. Sayang kan? That's why saya recommend anda untuk upgrade anda punya router ke Wi-Fi 6 macam contoh D-Link X3000Z yang ada dekat depan saya. Harga dia berpatutan, performance dia mantap. Jadi saya akan go through satu persatu dari dia punya physical, kemudian cara nak setup dia, and of course dia punya performance macam mana. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey kawan-kawan, ini dia D-Link AX3000 Mesh Gigabit Wireless Router X3000Z. So kalau kita beli dia memang simple sahaja, straightforward. First kali kita akan dapat buku manual. In case anda tak tahu nak setting macam mana, ini first time anda nak setting internet rumah anda, saya recommend anda rujuk dia punya buku manual ni. Cara dia tak susah tapi ramai yang takut untuk setting router rumah ni. Kalau anda beli dekat kedai, sebenarnya anda boleh minta kedai tu buat. Ada kedai charge, ada kedai yang bagi secara percuma. Kemudian dia bagi kepada kita satu power adapter dan dia bagi kepada kita satu LAN cable. Dan ini dia punya produk guys. Memang gah gila lah. Kita tolak tepi dulu semua benda, kita fokus dekat dia punya main produk ni. Perkenalkan D-Link X3000Z. Dia punya design ni sekali tengok nampak macam gaming punya router. Walaupun sebenarnya D-Link tak ada labelkan ini adalah gaming router, cuma combination antara warna hitam dengan warna merah, jalur warna merah kiri dan kanan ni menampakkan ini adalah sebuah gaming router. Design dia bagi saya ganas lah. Tambah dengan 5 biji antena yang juga merupakan gain antena yang mempunyai coverage Wi-Fi yang sangat luas. Memang terbaik punya. Kalau anda letak dekat ruang tamu rumah anda, obvious dia akan keluar, nampak pop up gitu. Dan kalau kita tengok di bahagian hadapan dia ni ada beberapa notification LED. First kali kita ada power LED, lepas tu kita ada E ni. Ini bermaksud internet. Kalau ada connection maka dekat sini akan berkelip-kelip. Kalau warna merah, ada masalah dengan internet rumah kita. Kalau tak menyala langsung bermaksud yang setting kita tu gagal. Mungkin kita tersalah masuk ISP, kita tersalah masuk password dan lain-lain. Kemudian ini adalah WPS button. Lepas tu ini adalah Wi-Fi LED yang mana untuk makluman anda, X3000Z ni kita boleh turn off dia punya Wi-Fi in case kita nak guna kabel semata-mata. 3, 2, 1. Ini adalah LED yang menandakan kita guna LAN port yang ada dekat belakang X3000Z, dan ini adalah WAN, adalah WAN LED. Kalau kita pakai connection WAN, maka dekat sinilah akan berkelip-kelip. Tentang dia punya input-output connection pula, kita ada satu reset button, kemudian ada 4 LAN port, satu WAN, dan lepas tu ada LAN 1, LAN 2 dan juga LAN 3. Kemudian ada satu power jack, ada satu button turn on dan juga off. Tapi bukan itu sahaja guys. Kalau kita tengok di bahagian atas ni ada satu button untuk kita convert X3000Z kepada mesh. Dua kelebihan X3000Z ni berbanding dengan router-router lain yang ada dekat luar sana. Yang pertama, connection dia dah Wi-Fi 6. Beza antara Wi-Fi 6 dengan Wi-Fi 5, AC dengan AX ni sangat-sangat tinggi lah. Untuk
untuk AC kalau kita guna dia punya 2.4 GHz, 2.4 GHz, speed dia tu kalau tak salah saya dalam 300 megabit per second sahaja. Untuk Wi-Fi 6 dia punya 2.4 GHz, speed dia dah boleh pergi sampai 500. Itu tak kita kata tak gila lagi, sebab yang gilanya dekat Wi-Fi 5 GHz. Wi-Fi 5 GHz dekat AC punya, dia punya speed lebih kurang kalau tak silap saya dalam 400 megabit per second. Tapi dekat Wi-Fi 6 dia punya speed tu berganda-ganda jadi 2400 megabit per second. Nampak tak? Kenapa anda kena upgrade ke Wi-Fi 6? Tapi itulah, kalau internet rumah anda duduk main 20-30 megabit per second, tak berbaloi juga untuk anda upgrade. Kalau internet rumah anda 100 megabit per second, 200, 300 ataupun mungkin 800 megabit per second, then ini adalah pilihan yang terbaik untuk anda upgrade lah. Itu Wi-Fi 6. Lepas tu, kelebihan kedua X3000Z ni adalah kita boleh convert dia jadi mesh. Katakan mula-mula kita beli router, kita guna dia, tengok-tengok disebabkan rumah kita ni besar macam istana, kita pasang dekat ruang tamu rumah kita, tapi bilik adik kita yang paling hujung, bilik yang keempat dari ruang tamu rumah kita tak dapat internet ataupun signal dia perlahan. Maka kita akan beli repeater, yang mana repeater ni berfungsi untuk pantul balik wifi yang diterima oleh dia. Kalau kita pakai repeater, ada dua isu lah sebenarnya. Yang pertama, SSID yang berbeza, nama username wifi tu berbeza. Yang kedua, dia bila kita berpindah dari tempat repeater tadi, kita masuk ke ruang tamu rumah kita, kadang-kadang internet tu akan terputus. Kalau kita sedang main Mobile Legend kan, dia punya connection tu mungkin terputus ataupun akan berlaku lagging. Isu lah akan jadi isu. Tapi bila kita pakai mesh, kita beli satu biji lagi X3000Z ni, kita letak dekat repeater tadi, isu username tak ada, dan dia ada otak dia sendiri yang mana akan pastikan connection internet kita tak putus. Yalah, username yang sama. That's why mesh ni sangat-sangat bagus. Tapi anda kena tahulah keutamaan X3000Z ni adalah untuk jadi router. Dia boleh convert jadi mesh, tapi keutamaan dia, penciptaan dia yang utamanya adalah sebagai router. Alright, saya akan go through cara nak setting dia. Sebenarnya sangat senang, tapi tak ramai orang berani buat. Ada 3 cara yang kita boleh guna untuk setting internet dekat X3000Z ni. Yang pertama, kita boleh guna LAN cable yang dia bagi kepada kita, cucuk dekat kita punya PC, masuk ke dalam dia punya IP address. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh masuk dia punya IP address dengan menggunakan Wi-Fi. So, bila kita nak masuk, kita nak guna Wi-Fi, mula-mula dia dah pun lock dah. Dia tak nak orang lain masuk dia punya IP address dengan senang, maka dia dah letak password. Password dia anda nak cari dekat mana? Dekat belakang. Data dia ada dekat belakang router. Anda boleh nampak Wi-Fi name D-Link 9D2D, dia punya Wi-Fi password JN4 bla 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 bla. Lepas tu dia punya router setting 192.168.0.1. Username bila kita nak masuk dia punya router setting tu adalah admin, password dia JN4 bla 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 and so on ni. So kita masukkan dia punya password dan kita boleh pergi ke router, masuk ke bahagian network and setting kita punya username, password, ISP dekat situ. Dan cara yang ketiga, which is cara yang agak mudah, iaitu kita guna dia punya apps. Apps dia ni kan, kita boleh download dekat App Store dan juga Play Store. Actually quite confusing sebab ada D-Link Wi-Fi and ada D-Link Wi-Fi Connect. Untuk X3000Z ni, dia punya apps adalah D-Link Wi-Fi Connect. Lepas kita dah download, kita buka and dia akan suruh kita connect ke Wi-Fi router ni. Yang mana saya dah explain tadi kepada anda, dia punya username dan juga password ada di belakang router kita. Untuk saya, dia punya Wi-Fi name ni ialah 9D2D, but mungkin anda punya berbeza. Yang penting anda tahu dia punya asas. Semua data untuk router ni ada dekat belakang router ni sendiri. Login and anda boleh nampak dia punya jalan tu dari internet ke router ke client, and internet ke router ada tanda pangkah, bermaksud yang connection untuk internet tak ada lagi. Cara untuk setting internet kita, anda kena pergi ke internet setup. Lepas tu dekat sini anda pilih IPv4. Kalau anda guna Unify, maka anda kena pilih PPOE. Dekat internet access ni pilih PPOE.
POE, dekat bahagian account masukkan anda punya username ID untuk Unify. Macam contoh Ahmad@Unify. Lepas tu password pun kena minta dari TM lah. Kalau anda punya installer, orang yang datang pasang internet anda dulu dia bagus sikit, so biasanya dia akan letak password tu dekat router anda. But let's say tak ada, maka anda boleh minta TM untuk reset anda punya password. Dia akan ambil masa lebih kurang 10 minit hingga 1 hari macam tu. Hari tu saya reset dia punya password, ambil masa dalam 10 minit. Kejap je. Then dekat VLAN ni, untuk router ni, anda kena pergi dekat VLAN, anda kena pilih VLAN state ni, anda pilih internet service provider untuk TM Unify. Kalau anda pakai lain punya macam StarHub ke Maxis ke, so anda pilihlah yang anda sedang guna. Saya punya case, saya pakai TM Unify. Dekat sini saya pilih TM Unify, then saya just tekan OK, dia reboot and kita dah boleh guna router ni dengan username password yang dia bagi, dengan username Wi-Fi yang dia bagi kepada kita. But let's say anda nak tukar Wi-Fi dia, nak letak nama anda sendiri, anda boleh kembali ke home tadi dan anda pilih Wi-Fi setup. Anda boleh pilih sama ada nak hidupkan kedua-dua Wi-Fi, Wi-Fi 2.4 GHz dengan Wi-Fi 5 GHz. Kalau anda nak matikan Wi-Fi 2.4 GHz, anda boleh matikan dia dekat sini. But kenapa nak matikan? In case ada yang tertanya-tanya kenapa nak hidupkan, kenapa nak matikan. Kalau anda nak laju, so anda fokus 5 GHz sahaja. Sebab tadi kan saya dah cerita Wi-Fi 6 punya internet ni boleh pergi sampai 2400 megabit per second. But kalau anda punya rumah tu ada guna IP camera, anda ada guna smart device yang connect secara Wi-Fi, biasanya device-device ni akan connect menggunakan Wi-Fi 2.4 GHz. So anda kena turn on dia, bagi nama yang sepatutnya, lepas tu letaklah password yang anda nak, settle. Anda pun boleh guna username Wi-Fi yang anda sendiri setting lah. Ada dua feature yang bagi saya menarik dekat dia punya router setting ni. Kita pergi dekat network. So dekat network ni ada dua feature yang bagi saya awesome. Yang pertama, transmit power, yang mana dengan transmit power ni kita boleh adjust kekuatan keluasan coverage Wi-Fi kita. Untuk sesetengah orang mungkin benda ni tak diperlukan, tapi untuk siapa-siapa yang duduk di apartment, di rumah yang berdekatan dengan jiran dia kedekut tak nak bagi jiran dia guna ke, maka dia boleh rendahkan, dia boleh kecilkan keluasan coverage Wi-Fi tu. Ada juga yang kata kalau kita kecilkan keluasan coverage Wi-Fi tu, internet yang kita akan dapat jadi lagi strong lah, lagi gagah. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya rasa awesome dekat sini adalah mesh networking, which is saya dah cerita kepada anda tadi. Cara setup dia simple saja, but kita perlukan 2 biji ataupun 3 biji, 4 biji, based on berapa banyak yang kita nak lah. So saya akan buat test, saya akan setting internet saya, kemudian saya akan buat test dekat bilik saya, kemudian di pagar rumah saya. Kita tengok berapa internet speed yang saya dapat dan berapa jauh jarak yang dia mampu bagi kepada kita. Okey, sekarang saya dah siap setting lah. Anda boleh nampak dekat LED untuk internet dia dah pun menyala. Dekat saya punya smartphone pun saya dah connect dengan Wi-Fi dia tadi. Now kita akan buat speed test. Kita pergi ke fast.com untuk tengok dia punya connection tu macam mana. Alright, ini adalah test yang pertama, which is jarak antara router dengan smartphone ni memang dekat gila lah. Untuk makluman anda, internet rumah saya dalam 300 megabit per second dan sekarang anda boleh nampak dia pergi sampai 310 megabit per second. Ini adalah second test. Kita tengok berapa speed yang kita akan dapat. Now kita dapat 300, which is kita boleh kata 10/10 lah. Dan ini adalah test yang ketiga. Kejap lagi saya akan bawa anda masuk ke dalam bilik saya. Saya akan tutup pintu dan kita akan tengok dekat dalam bilik tu berapa speed. Alright, kita dapat dalam 310 juga. Dan kita akan test dalam bilik saya. Dan untuk bilik saya ni, saya akan tutup pintu, consider sebagai satu halangan, dan kita buat speed test lagi. Speed test untuk di dalam bilik saya, adakah akan dapat full
ataupun tidak. Lebih dari full guys. Sepatutnya 300 megabit per second sahaja, tapi sekarang kita dapat dalam 310 dan bagi finalize 310 megabit per second. Sekarang saya akan keluar rumah saya. Jadi kita akan test dekat pagar sana. Jadi ada satu pintu, keadaan hujan tapi tak ada masalah. Untuk tunjuk kepada anda kualiti dia macam mana, saya dah tutup pintu rumah saya. Hujan sebenarnya agak kuat, tapi tak apa. Ni adalah kerja orang yang malas record lama-lama. Jadi kita buat sekali harung je. Orang Kelantan kata sekali harung je. Maka di sini adalah di pagar rumah saya. Jarak tu memang jauh lah sebenarnya. Kalau dari router tu secara rawak mungkin dalam berapa dalam 30 meter, 40 meter, something like that. Alright, dekat sini kalau kita tengok first kali wifi masih lagi connected. Kita boleh nampak dia punya bar tu ada 3/4 and saya connect menggunakan wifi 5. So saya buat speed test dekat sini. Kita dapat full speed lagi guys. Kita dapat lebih dari 300 lagi. Second test, ini melampau. Okey, second test kita dapat dalam 330 dan third test kita dapat dalam berapa ni? 340, 330. So jarak basically untuk rumah saya yang keluasan dalam 2000 kaki persegi dengan router ni memang tak ada masalah langsung lah. Sebagai penutup, kalau anda sedang cari satu router untuk gantikan router asal yang Unify ataupun ISP bagi kepada anda, saya sangat-sangat recommend anda untuk beli D-Link X3000Z. Dia bukan sahaja Wi-Fi 6, dia punya coverage Wi-Fi tu sangat luas. Saya dah demo kepada anda dengan adanya halangan, ada pintu, but still dia mampu bagi speed yang optimum kepada kita. Harga dia dalam 279 hingga 300 ringgit dekat Shopee. Kalau anda berminat untuk beli, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Lepas beli, anda setting sendiri, tengok video ni sekali lagi, follow step by step. InsyaAllah tak ada masalah punya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh, jumpa lagi. Dah lama tak main hujan.